Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi dalam video ini saya akan menerangkan bagaimana kita boleh susun data yang terdapat di dalam satu Google Spreadsheet lah. Baik, jadi saya akan bagi tahu ada dua cara di sini. Baik, saya mulakan dengan cara yang pertama dahulu. So sekarang ni kita ada satu data. So siapa-siapa yang nak cuba boleh gunakan juga salinan daripada spreadsheet yang disertakan lah. Baik, untuk yang pertama sekali, kita tengok ini ada satu jadual. Jadi jadual ni dia ada nama, tingkatan, kelas dan juga markah. Tapi dia dalam keadaan yang tak tersusun lah. So ada tingkatan 1, tiba-tiba tingkatan 3 pula kan. Baik, jadi untuk cara yang pertama, cara yang mudah untuk kita sort ni, simple sahaja. Apa yang kita boleh buat adalah kita pilih salah satu daripada petak dalam jadual tersebut. Contoh saya nak pilih petak nama ini Saya tekan sahaja, klik. Dan kemudian apa yang saya boleh buat adalah saya akan pilih semua data tersebut. So saya akan tekan Ctrl A. Jadi dia dah select semua data ini. Okey, dan kemudian saya pergi ke menu atas sini. So kita pergi kepada data. Dan kemudian kita pergi ke bawah. Pergi kepada sort range. Bila kita buka sort range tersebut, dia akan cuba untuk pilih, dia akan sort range yang kita dah pilih tersebut lah. Jadi F1 hingga I10. F hingga I lah. 1 hingga 10 tersebut. Baik. Kemudian kita tengok dekat sini dia ada tanya sama ada data has header row. Kalau header row ni maksudnya dia punya tajuk lah. Kalau dia ada tajuk maksudnya kita tick. Jadi kita boleh nampak di sinilah ada tajuk bagi row ataupun jadual yang kita nak susun tersebut. Baik, contoh untuk ini untuk saya punya jadual ni, saya nak susun dia pertama ikut kepada tingkatan dia dahulu. So saya nak tingkatan, kan ada banyak tingkatan tadi kan. Ada tingkatan 1 hingga tingkatan 3. So saya nak susun tingkatan A to Z tu maksudnya menaik lah. Tapi kalau kita nak menurun, kita pilih Z to A. Kalau nak 1 hingga 3, kita pilih A ke Z. Kalau nak dia 3 hingga 1, kita pilih Z ke A. Baik, itu yang pertama. Kemudian mungkin kita selain daripada tingkatan, kita nak susun ikut kelas juga. Jadi di sini ada amanah, cekal, amanah, bestari, cekal semualah. Baik, contoh kita nak susun daripada amanah hingga ke cekal lah. Amanah, bestari, cekal. Jadi apa kita boleh buat? Kita add another sort column dan kemudian by class. Kita pilih kelas. Ikut kepada menaik jugalah. Maksudnya A, B, C begitulah. Amanah, bestari, cekal. Dan kemudian kita add satu lagi kolom. Contoh kita nak markah. Markah ni kita nak tengok siapa yang dapat markah yang tertinggi kan. Kalau markah tertinggi maksudnya kita nak kita ada banyak nombor kat sini kan. Tapi kalau nak markah tertinggi maksudnya markah yang paling besar itu dahululah. Maksudnya ini dia akan jadi descending. Kalau A to Z maksudnya dia akan susun daripada 1 hingga 10 lah contoh. Tapi kalau Z to A dia akan susun daripada paling tinggi dahulu 10 hingga 1. Kemudian kita boleh tekan butang sort di bawah inilah. Tada. So ini adalah dia punya hasil yang kita dapat lah. So kita ada tingkatan dia 1 hingga 3, kelas dia amanah hingga bestari, dan kemudian kita ada markah dia lah. Kalau satu amanah ni boleh tengok lah, paling besar adalah 9. So 9 itu adalah naik ke atas. Baik, jadi kenapa kita yang ni boleh sort dengan mudah, cuma dia tak berapa nak elegan. So saya akan tunjukkan satu lagi cara yang lebih elegan. Kenapa kita nak gunakan cara lebih elegan? Contoh saya bagi satu case lah. Contoh kita ada satu lagi pelajar barulah, Farid kan. Farid ni tingkatan 2 amanah lah contohnya. 2, lepas tu amanah, dan kemudian markah dia dapat 10. So kalau kita tengok di sini, patutnya Farid ni bila kita susun dia akan naik ke sinilah. Kalau kita susun cara yang sama tadi 2 amanah, dia bersama dengan Chandra nanti, dan kemudian dia akan markah dia lebih tinggi 10. So dia akan naik ke atas. Kita cuba dahulu skim tadi kita review juga. Baik, Ctrl A dan kemudian pergi kepada data, pergi kepada sort range, pergi ke data has header row ini,
Dan kemudian satu persatu tadi, amalan yang tadi tingkatan, lepas tu ikut kelas, lepas tu ikut markah. So markah ni menurut rendah. Baik, kalau cara kita betul, so kita akan dapat nama Farid itu dalam kelas 2 amanah lah. So ini adalah nama yang kita dapat. Baik, itu kalau nak buat sekali saja tak apalah, tapi kadang-kadang mungkin kita nak buat dia berulang kali. So ada satu lagi cara di mana kita boleh buat benda ni secara automatik. Baik, saya akan tunjukkan satu lagi cara, iaitu menggunakan sort formula. So ini kita ada data yang sama jugalah. Saya delete dahulu data ini tadi Saya delete dahulu data Farid ini. Okey. Baik, jadi kita ada ini kita ada jadual yang sama macam tadi Kita ada jadual yang sama macam tadi. Apa yang kita boleh buat adalah kita akan gunakan satu formula yang dinamakan sebagai sort. Baik, bagi yang tak biasa dengan formula dalam Google Spreadsheet, so apa-apa formula sama macam Excel juga, kita akan ambil dahulu, kita akan formatkan formula inilah, formatkan sel ini. Okey, pertama sekali sebelum kita buat formula itu, so kita kena letakkan dahulu sama dengan Lepas sama dengan, kita akan gunakan satu formula yang dipanggil sebagai formula sort. Okey, lepas tu kita akan buka kurungan. Baik, dekat tepi ni kita ada simbol tanda soal ni. So tanda soal ni adalah untuk bantu kita lah, apa benda yang kena ada dekat situ lah. So ini adalah antara benda-benda yang kena ada. Dia punya sort adalah dia nak range, dia nak sort column, dan dia tanya is ascending. Okey. Baik, kita pergi satu persatu. First sekali kita akan pilih range dia dahulu. So untuk range dia, untuk jadual ini jadual ini dia ada pada A hingga D, 1 hingga 10. So saya boleh namakan range dia sebagai, okey, saya akan pilih bermula daripada abu ini dahulu Abu ini dia berada pada kedudukan, ini kedudukan sel dia lah, A dan 2. A lajur dia dan 2 adalah dia punya baris. So kita tulis A2. Kita dapat abu lah di situ. Dia ada bagi preview sikit. Baik, kemudian kalau contohnya, so kita nak daripada abu ini sehingga ke hujung inilah contohnya, sehingga ke 7. Kita nak ambil semua data inilah, semua benda dalam jadual ini. Okey, jadi apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan noktah bertindih. Noktah bertindih ni macam ke lah. Ke mana? Ke 7 ni. 7 ni dia punya reference, dia punya rujukan adalah D dan 10. D10. So seperti yang kita tengok di sini maksudnya sel yang kita pilih tu dia dah berwarna oranye. Itu maksudnya dia betul lah tu. Kalau dia ada color tu maksudnya kamu dah buat dengan betul lah. Okey, jadi ini dia select daripada abu hingga ke 7 inilah. Daripada sebelah kiri atas hingga sebelah kanan bawah. Okey, tapi dekat sini saya tak nak limitkan dia kepada baris yang ke-10 inilah. Apa yang saya nak buat adalah saya nak pilih semua sekali sampai ke bawah sekali So kita tengok macam mana kita nak buat dia ke bawah sekali adalah kita buang limitation 10 inilah. So kita buang 10 itu macam tu. Jadi maksudnya di sini kita boleh tengok bila kita pilih A2 hingga D, jadi maksudnya dia dah pilih ke semuanya sekali lah, sampai ke bawah. Okey, settle range. Kemudian kita buat koma. Okey, untuk koma kita tengok lagi apa yang perlu di sini. Range kita dah settle tadi Sekarang ni kita tengok kepada sort column dia di sini Kalau hijau tu maksudnya apa data yang dia nak lah. Okey, dah kita letak koma. Apa yang kita boleh buat adalah sort column ni maksudnya dia tanya kita nak susun dia ikut lajur yang mana. Okey, dekat sini kita ada jadual. Lepas tu kita ada 4 lajur. Okey, lajur nama ni adalah lajur 1, lajur tingkatan ni adalah lajur 2, lajur kelas ni adalah lajur 3, dan lajur 4 adalah lajur markah tersebut. Baik, sama macam tadi, kita nak susun ikut tingkatan dahulu, kemudian kelas, kemudian markah. Jadi tingkatan ini dia berada pada lajur kedua dalam jadual yang kita pilih. So kita
pilih 2. Okey. Kemudian letak koma dan kemudian kita tengok lagi formula tadi is ascending. Adakah dia menaik? Kan? Kalau kita nak dia menaik, kita letak true. Manakala kalau kita nak dia menurun, kita letak false. Okey, jadi maksudnya tingkatan tadi kita ada ini tingkatan dia, kita nak dia dalam turutan menaiklah 1 hingga 3. So kalau kita nak buat dia menaik, kita type true, true. Dan kemudian kita boleh buat satu lagi koma. Bila kita buat satu lagi koma, jadi maksudnya dia boleh sort menggunakan banyak kolom lah. Jadi ini first level. First level kita ikut tingkatan. Kan? Jadi maksudnya kita ulang balik step tadilah. 2 ni tadi adalah untuk tingkatan. Kemudian kita buat untuk kelas pula. Untuk kelas ni adalah 1, 2, 3. Yang ketiga. Dan kemudian kita tengok dia nak condition dia macam tadi sama juga. Lepas kita letakkan dia punya kolom, lajur dia, koma, dan kemudian kita nyatakan kita nak dia menurun ataupun menaik. Jadi untuk yang ketiga ni kita ada kelas amanah, cekal, amanah ini kan. Jadi maksudnya amanah hingga cekal. Okey, kemudian kita tekan true juga. True untuk kita susun dia menaik. Okey. Kalau ingat lagi yang tadi sebelum ini, cara kita susun dia, kita ikut tingkatan menaik, kelas menaik, tapi markah menurun. Kita nak markah yang paling banyak dahulu, dia letakkan di atas. Okey, jadi kita macam biasa, sama juga kita letakkan dia punya kolom dia, ataupun lajur dia, iaitu keempat itu Ini 1, 2, 3, 4. Dan kemudian sebab kita nak dia menurun, kita tekan, ataupun kita type false di sini. Lepas itu kita boleh tutup kurungan. Bila dah habis tutup kurungan, kita tekan enter. Sekarang ni kita akan tengok guna satu formula sahaja, maksudnya dia akan menghasilkan nilai ni. So inilah nilai yang kita dapat lah. Okey, apa bezanya dengan yang ni tadi benda sama je kan. Tengok, benda sama dia macam sama saja Dia bukan macam sama, memang samalah. Tapi apa kelebihannya kalau kita gunakan formula adalah sebenarnya macam ni. Contoh saya ada data barulah. Contoh saya ada data Farid. Tadi Farid. Lepas itu kita ada, dia ada maksudnya contoh dia adalah 2 amanah dan kemudian dia ada markah 10. Maksudnya dia akan berada di atas candran ini Perhatikan di sini nanti dia akan naik secara automatik di situ. 2 amanah dan kemudian contoh kita letak dia 10. Jadi maksudnya di sini nampak dia dah masuk secara automatik. So ada cara senang buat tapi dia tak elegan sangatlah. So kalau kita buat cara ni, maksudnya dia akan update secara automatik di situ. Itulah dia punya kecantikan dia di situlah. Baik, saya rasa itu sahaja yang saya nak explain hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.